Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Dalam soal tol, kita telah panggil pihak tol operator iaitu Plus yang mana syarikat Plus sekarang ini dimiliki oleh Khazanah dan KWSP. Dan kita telah bincang dengan mereka dan kita minta dia orang buat pembentangan apa yang boleh dilakukan untuk nak kurangkan harga tol. Dan mereka telah menjelaskan bahawa kalau nak tamatkan tol, maka pelaburan yang dibuat oleh EPF, KWSP, pelaburan yang telah dibuat oleh Khazanah memang belum dapat balik lagi dia punya pelaburan itu. Lalu kalau dimansuhkan, maka kita kena bayar ganti rugi yang berbilion-bilion. Maka selepas itu kita bincang macam mana nak buat dan sebagainya. Dan akhirnya itulah yang telah dicadangkan, iaitu dikurangkan kadar sebanyak 18%. Walaupun dilanjutkan tempohnya lebih sikit, tetapi rakyat jelata mendapat kesan daripada manfaat daripada tindakan kita untuk nak cari penyelesaian, nak kurangkan kos kehidupan. Bila tol tu kurang, maka kos pengangkutan tu kurang, maka harga barang boleh kurang, dapat dikawal. Tu semua kita usahakan. Kerana itulah di antara trust, 5 trust tu, iaitu nak kurangkan beban kos kehidupan bagi rakyat. Saya tertarik soal tol itu adalah salah satu janji yang dibuat. Walaupun sekarang ni YB menceritakan yang usaha dibuat bersungguh-sungguh tapi tak dapat nak dilaksanakan sepenuhnya. Dan itulah yang rakyat memainkan juga, iaitu untuk memansuhkan tol asalnya, tetapi tak dapat dilaksanakan dan pengurangan tu dibuat. Dan dengan situ ada satu kenyataan pula ketika itu daripada Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Mahathir sendiri, yang memberikan respon dengan keadaan itu. Dia menyatakan bahawa manifesto bukan kitab suci. Jadi maka dimainlah dimain sentimen ini dan menjadikan satu damage kembali pada PH. Jadi sebenarnya apa yang Tun cuba sampaikan kat situ? Dia kalau ada orang kata manifesto adalah kitab suci, saya ingat dia punya rukun iman tu dah rosak dah tau. Pasal kita tambah satu lagi sebagai orang Islam, kita percaya kitab suci ni yang diturunkan oleh Allah Ta'ala hanya Quran. Yang terakhir ada Al-Quran. Tak ada lagi kitab suci lepas tu kan. Tapi bagi saya lah, benda ni memang dimainkan. Seperti mana kata-kata saya berhubung dengan sirah Rasulullah SAW, perjanjian Hudaibiyah itu, di mana walaupun diusahakan tetapi tak dapat tercapai. Begitu jugalah dengan kata-kata Tun M. Apa yang dimaksudkan ialah bahawa manifesto ni bukan kitab suci. Kerana manifesto ni disediakan oleh manusia. Kitab suci ni disediakan oleh yang maha mengetahui. Lalu bila dia tentukan ataupun dia turunkan kitab suci itu, tidak ada apa-apa keraguan di dalamnya bahawa apa yang disebut itu akan berlaku. Tetapi dalam kita manusia nak hasilkan manifesto, kita tak ada semua maklumat. Bila kita bukan kerajaan, macam itulah macam kes tol tu kan. Kita ingat mungkin isu tol ni kita akan usahakan supaya ianya dimansuhkan. Tetapi bila kita duduk dan kita bincang dengan pihak pemilik Plus, dia kata ni duit rakyat ni, duit EPF yang beli saham pemilikan tol itu. Dan kalau kita mansuhkan, maka kerajaan kena bayar ganti rugilah kepada EPF. Kerana EPF melaburkan wang untuk mendapatkan keuntungan bagi rakyat. So tu benda-benda macam tu kita hanya dapat tahu selepas kita menjadi kerajaan. Sedangkan bila kita buat manifesto itu, kita berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat di luar. Ianya tidak kalau kita nak pergi nak bincang dengan EPF bila kita bukan kerajaan,
mampu pegawai EPM nak jumpa. Silap-silap kena tidakkan disiplin pula kan. Kata bincang dengan pimpinan pembangkang tentang soal tol dan sebagainya, apa yang boleh dibuat untuk nak kurangkan kos dan sebagainya. Bila kita bukan kerajaan memang susah. Kita takkan dapat maklumat itu. Tapi itulah hasrat kita. Itulah dan ada beberapa tol-tol yang nak dilaksanakan yang di dalam bandar. Memang kita telah nak mulakan perbincangan untuk menamatkan. Bukan tol yang utama yang plus itu, tetapi yang tol yang dalam bandar yang termasuklah yang tol Max. Pasal dia punya pelaburan tak setinggi. Maka kalau kita nak ambil alih, kita nak beli, kita nak bayar balik pun mungkin ianya mampu dilakukan oleh kerajaan. Dan ianya memang swasta. Ianya bukan soal duit rakyat seperti simpanan EPF dan sebagainya. Adalah beberapa sistem tol yang kita fikirkan memang kita nak cuba beli, ambil alih satu persatu kita beli dan kita akan masukkan. Memang ada perancangan dan memang dibincang dalam kabinet.